Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersuara Puan Nurul Asma binti Effendi dan rakan-rakan yang saya rahmati sekalian. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Baiklah, kita akan pergi ke slide seterusnya. Nama ahli kumpulan saya sendiri, Muhammad Nabil, kemudian Muhammad Saiful Amri dan Zaid Haris. Baiklah, kita akan terus masuk ke pengenalan. Sebelum itu, apakah itu peradaban? Baiklah, peradaban berasal daripada bahasa Arab yang digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban ialah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran, nilai dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya, istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya, kesan pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Dia merangkumi 3 perkara, iaitu sistem masyarakat, merangkumi perihal agama, kepercayaan, penempatan, kualiti hidup dan jangka hayat. Sistem pentadbiran merangkumi perundangan, pentadbiran, pengurusan, institusi, sistem nilai dan moral yang teratur. Baiklah, contoh yang saya dapat di sini merangkumi perundangan dan pentadbiran ini adalah, sebagai contohnya ialah menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menjadi kesalahfahaman antara dua pihak lah. Baiklah, seterusnya yang ketiga ialah nilai budaya, merangkumi bahasa yang mempunyai nilai serumpun, daya rekap cipta dan teknologi serta kreativiti. Baiklah, sampai di sini saja saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Zaid. Okey Zaid, anda boleh ambil. Anda boleh terus ambil. Okey. Slide. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurul Asma binti Effendi dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Setinggi-tinggi penghargaan saya letakkan kepada Puan Nurul Asma kerana telah membimbing saya dalam pelajaran ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya iaitu Saiful dan Nabil serta rakan kelas saya dalam membimbing dan memberi maklumat serba sedikit tentang tajuk yang saya akan bentangkan. Jadi tajuk saya kali ini berkaitan dengan mengapa pentingnya pemupukan etika dan peradaban dalam sesebuah perpaduan ataupun kaum sesebuah negara di Malaysia. Jadi saya akan menceritakan poin yang pertama iaitu dapat merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Jadi nilai yang saya dapat kaitkan ialah bekerjasama.
So contohnya dalam satu kelompok masyarakat tu membuat satu aktiviti gotong royong. Jadi sesebuah masyarakat itu akan bekerjasama untuk membersihkan sesebuah kawasan untuk menjaga kebersihan. Jadi nilai bekerjasama ni hendaklah diterapkan dalam diri masing-masing supaya dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Okey, seterusnya dapat memupuk toleransi untuk mencapai keharmonian kaum. Nilai yang saya dapatkan di sini adalah bertanggungjawab. Sebenarnya kan, bila saya dah besar nanti, saya ada je ikhtiar nak tolong orang dalam kesusahan. Contohnya Ustaz video kan, tolong-tolong orang. So benda ni akan merapatkan hubungan kita dengan masyarakat lain. Namun sebaliknya ada je kes-kes yang tak jangka akan berlaku kan. Contohnya time dulu-dulu yang kuil India terpaksa dialihkan ke tempat baru tu kan. So kawan-kawan India ni jadi tak relax lah. Kenapa nak alihkan, apalah itu saya inilah kan. So terjadilah selisih faham dan mengakibatkan kecewahan serta mengakibatkan kematian. Jadi sikap sebegini kalau boleh kita elakkanlah sebagai seorang insan yang mulia kan. Tapi di sebaliknya ada juga peristiwa yang dapat mengukur seremoni wajah kita. Contohnya korang tengok ni. So korang akan dapat baca kat sini, hanya di Melaka masjid, tokong dan kuil bersebelahan selama beratus-ratus tahun. Okay, so kau tengok bawah ni, dia tulis apa yang unik dan menariknya di jalan ini. Terdapat beberapa buah rumah ibadah penting untuk 3 kaum yang berbeza. Satu pengalaman yang indah dan istimewa bagi anda sekiranya dapat melihat ke semua kaum yang berbeza bahasa, cara hidup dan amalan keagamaan dapat hidup dengan aman harmoni di satu tempat yang sama sejak sekian lama. Macam mana? Tempat kan? Melayu, Cina, India bersatu boy. Itu gempak lah. Memang orang kata betul-betul punya merapatkan hubungan. Kita kena contoh sikap macam tu. Okay. Walaupun kadang-kadang ada setengah manusia di dalam kelompok perkauman yang bergaduh dan membenci satu sama lain, namun sebenarnya masih ada lagi setengah perkauman yang tidak mahu bergaduh dan merapatkan hubungan antara kaum lain. Oleh itu, kita sebagai rakyat perpaduan negara Malaysia hendaklah memupuk toleransi untuk mencapai keharmonian kaum dan janganlah bertindak melulu apabila dapat maklumat. Sebaiknya kita selidik dahulu supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Seterusnya, poin ketiga ialah dapat menjadi contoh rujukan kepada luar negara. So contohnya macam bila kita masyarakat kita bersatu padu, and bila ada turis datang pun dekat negara kita, kita tunduk hormat kat dia, macam kita layan dia baik-baik. So diorang pun akan macam rasa negara kita ni beradab lah. So selain itu, poin yang seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang berhati mulia dan dapat menjadi rujukan kepada luar negara. So kaitan ni sama je macam poin 2 dengan 3. Bila kita ada sifat-sifat yang mulia, ada sifat nilai murni, so nanti mesti dia akan respect dekat kita lah kan. Sebab kita ada akidah, kita ada adab dengan orang. So nanti lepas ni kalau jumpa tourism kan, orang-orang luar negara datang ke negara Malaysia, kita buatlah cara baik-baik dengan orang kan. Jagalah sikap kita lah, macam tu lah kan. Selain itu, poin yang seterusnya dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Contohnya, kita tunjuk hormat depan orang lah kan. So, kita sepatutnya buat bro, sorry bro, kau okay tak bro? Okey je, tak apa. Sat. Dah kau balik. Nah. Weh, sorry doh. Nak minta maaf doh. Aku tadi kira-kira duit tadi doh. Sorry bro. Tak apa. Aku nak minta maaf. Aku tadi sibuk tadi. Aku tengok burung puyuh atas tu tadi tak hilang. Tapi tak apa, minta maaf lah. Sorry ya. Bro, tak apa. Okay, tak apa. Okay, bye. Macam tu. So jadi kita sebagai insan yang berdisiplin, hendaklah kita meminta maaf kepada orang tersebut. Walaupun bukan kita punya salah, supaya tak nak munculkan benda-benda yang tak diingini berlaku agar dapat menghasilkan masyarakat yang berwibawa.
Selain itu, sering juga saya terlihat contohnya Susin. Wih, bro, tengok depan lah. Kau pahal tu. Tutup 10 sen aku dah jatuh. Kau kutik sekarang. Tak kau lah, kau beli 10 sen tu pun. Menampau tu dah ha. 10 sen. Bro. Jadilah macam tu. So, tak elok tau, jangan ikut. Oleh itu kita hendaklah menjadi orang yang berdisiplin agar dapat menambah sasiah diri masing-masing. Poin yang akhir sekali ialah dapat mengukuhkan dan membangunkan ekonomi negara. Jadi bila kita hadam semua sikap nilai baik-baik ni, kita dapat menjamin masa depan ekonomi kita menuju ke arah yang lebih jitu dan mantap. Walaupun sesebuah negara itu dianggap negara yang maju dengan teknologi, namun tiada gunanya sekira sesebuah masyarakat dalam sesebuah negara itu tidak stabil kerana tidak mengamalkan nilai-nilai terpuji. Konklusinya, kepentingan etika dan peradaban dalam pemupukan perpaduan di Malaysia sangat-sangatlah penting diterapkan dalam diri seseorang agar dapat melahirkan masyarakat yang beradab. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya setakat berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Jadi kita dapat kaitkan tentang pentingnya etika dan adab yang kita patut pupuk dalam diri sendiri. Cuma saya nak bercerita sedikit lah kan. Zaman sekarang ni lain sikit punya rules lah saya kata. Sebab kata diorang kan, dalam dunia ni jangan baik-baik sangat nanti diorang kata apa, kena pijak kan. Tu ayat-ayat dia. Tapi diorang kata tapi semua itu bohong saya rasa. Kalau saya nak buat baik kat orang, saya buat je. Maybe kalau orang tu pijak saya maybe saya akan maybe saya akan palau ataupun maybe kalau pada terus saya pijak balik Tapi at least saya buat baik, saya dapat pahala kan. Dalam dunia maybe kita senang bergaul dengan manusia. Cuma cara kita bergaul, adab kita, tingkah laku kita, sikap kita kena jaga setiap masa. Tu je sebenarnya. Saya bakal bentang kan. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai iaitu Nabil dan juga Zaid. Okey, yang dihormati Puan Nurul Asma binti Effendi selaku pensyarah. Sistem nilai sejagat demi kesejahteraan negara kita. Sistem nilai memainkan peranan utama dalam membentuk hala tuju masyarakat dan pilihan-pilihan yang dibuat untuk menjalani urusan kehidupan seharian. Okey. Selain itu, sistem nilai memainkan peranan utama dalam menentukan hala tuju masyarakat dan pilihan yang akan dibuat untuk menjalani urusan kehidupan seharian. Okey, selain itu, agama, budaya dan persekitaran mempunyai pengaruh ke atas sistem nilai dan boleh menyebabkan ia berubah dari satu masa ke satu masa. Dengan ini, usaha seperti menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan dan Hari Perayaan Agama serta Hari Perayaan Budaya kaum-kaum etnik yang terdapat di Malaysia turut dianjurkan secara besar-besaran di pelbagai peringkat komuniti. Ia berjaya memupuk integrasi dalam kalangan rakyat yang datang beramai-ramai meraikan majlis tersebut. Okey, dengan ini kesimpulannya, perpaduan dalam kalangan masyarakat merupakan titik utama untuk memajukan ekonomi negara. Jika tidak ada perpaduan, permusuhan akan berlaku dan akan menyebabkan semangat perkauman yang kesannya generasi sekarang dan akan datang menghadapi kesukaran untuk bekerja dan berkhidmat di sektor ekonomi negara kerana masalah perkauman. Oleh itu, nilai etika dan peradaban amat penting bagi kita. Kita tidak mahu tragedi-tragedi buruk yang berlaku pada masa dahulu lagi seperti krisis ekonomi dan kewangan yang berlaku pada tahun 1997. Dengan ini saya ingin menyelitkan salah satu kes yang berlaku ialah tragedi 13 Mei di mana ianya merupakan rusuhan yang terbesar pernah berlaku di Malaysia.
Selain itu, kita harus belajar dari sejarah agar sejarah tidak akan berulang. Okay, dengan ini saya akhiri pembentangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.